إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إني أتبرأ من حولي وقوتي وألتجئ إلى حولك وقوتك. اللهم أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي واهدني ويسر الهدى لي. نقول بالله التوفيق. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita memanjatkan kesyukuran yang tidak terhingga kepada Allah Azza wa Jal di atas limpah dan kurnianya ke atas kita, yang mana kita masih lagi diberi peluang kesihatan, kekuatan tubuh badan, kelapangan masa, dan paling penting taufik lah. Paling penting taufik, iaitu dorongan untuk melaksanakan kebaikan ataupun beramal dengan amalan salih. Jadi kalau tanpa taufik ataupun dorongan daripada Allah Subhanahu wa taala, kita tak mampu nak melakukan apa-apa kebaikan pun. Semuanya adalah dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita terpilih untuk menjadi orang yang beriman, orang yang Allah beri kepada kita masa, yang masa itu kita dapat gunakan untuk beribadah kepadanya. Walaupun di sela-sela masa itu ada kekurangan daripada kita. Jadi waktu-waktu yang macam ni mana mengingatkan kita lah, mengingatkan kita ataupun beri tazkirah kepada kita, maknanya untuk terus mengingati perintah-perintah Allah, supaya kita buat persediaan lah, persediaan yang terbaik lah sebelum Allah Subhanahu wa taala panggil kita. Bila dia panggil kita, maknanya tidak ada manfaat lagi lah. Harta-harta kita dan anak-anak kita, harta kita semua jadi milik waris kita, kan? Jadi anak-anak kita itulah dia yang kita harapkan doa daripada mereka, kan? Jadi sedekah jariah yang kita lakukan semasa dalam kehidupan ini, ataupun infak, wakaf apa yang kita buat. Jadi itulah sebenarnya Abang Ju tadi dia ada beritahu, ada sahabat kita dia bagi infak untuk surau ni. Alhamdulillah. Jadi kita doakanlah supaya Allah Subhanahu wa taala beri kepadanya ganjaran yang besar lah. Sahabat kita dia tak mau tahu siapa dia, nama dia. Jadi kita doakan supaya Allahumma barik lahu fi malihi wa fi rizqihi wa fi ahlihi wa fi umrihi. Allahumma adkhilhu al-jannah al-firdaus. Allahumma ighfir lahu dhunubahu. اللهم اغفر لوالديه ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين المؤمنات الحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Jadi alhamdulillah, maknanya kita masing-masing ada kelebihan lah. Ada sahabat kita yang selalu bawa air untuk kita, untuk hilangkan dahaga kita. Mudah-mudahan dahaga dia akan hilang di mahsyar nanti, dapat minum daripada haudin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man saqa musliman, siapa yang bagi minum orang Islam, Allah akan bagi minum pada dia, kan? Di akhirat nanti ataupun di dunia pun dia dapat dah kelapangan. Jadi ini kita panggil tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak akan rugi selama-lamanya. Apa yang kita boleh buat, kita buatlah. Masing-masing ada kelebihan dan masing-masing ada kelemahan.
Jadi kelemahan itu maknanya tak nak buat macam mana. Qadarallahu ma syaa fa'al. Jadi kelebihan yang kita ada masing-masing, maka kita laksanakan. Bahawa kita kena ingat itu hak kita. Itu hak kita yang akan kita ambil nantilah di akhirat nanti. Apa yang kita makan reput jadi tanah. Apa yang kita makan jadi tanah. Hak kita punya. Hak kita ada 3. Yang kita punya ada 3 sahaja. Yang kita makan jadi tanah, yang kita pakai dia jadi lusuh, dia jadi reput. Yang ketiga, yang kita nafkahkan, itu hak kita yang kita akan ambil nantilah. Dan ganjaran dia Allah akan bagi dunia dan akhirat. Bukan akhirat saja, dunia akhirat dia dapat orang beriman. Ada pun orang kafir, dia dapat dunia saja, dia buat baik, dia infak, dia sedekah, dia tak ada pahala, tapi Allah balas kat dia. Allah bagi kesihatan yang baik pada dia. Allah bagi anak-anak yang baik pada dia. Kan? Allah bagi pada dia kehidupan dunia yang baik. Tetapi tidak ada untuknya di akhirat nanti bahagian keuntungan, tak ada. Yang ada hanyalah api neraka, kan? Yang menyala-nyala abadal abad, selama-lamanya. Jadi itulah dia. Apa yang kita nak bawa ni, kita masing-masing lah kita tahu persediaan kita, kan. Jadi semoga Allah Ta'ala beri kepada kita kemudahan dan kelapangan lah, dunia dan akhirat. Bukan dekat dunia sahaja, dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ya Allah, datangkanlah kepada kami dunia baik dan di akhirat baik, dan selamatkanlah kami daripada api neraka. Malam ni kita masih lagi dalam bab zuhud, ya. Hadis yang ke-484 cerita tentang zuhud. Daripada Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu qala. Daripada Abdullah bin Mughaffal, seorang sahabat Nabi, dia kata, qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wallahi inni la uhibbuk. Ya Rasulullah, sesungguhnya demi Allah, sesungguhnya aku amat menyintaimu. Faqala, maka Nabi SAW kata, unzur madza taqul, tengok apa yang kamu cakap. Qala wallahi inni la uhibbuk. Dia kata, demi Allah, sesungguhnya aku amat mencintaimu. Masalah samarat 3 kali dia kata macam tu, ya. Maka Nabi pun kata, in kunta tuhibbuni, jika engkau menyintaiku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Fa'idda lil faqri tijfafan, maka sediakanlah dirimu untuk jadi fakir sebagai perisai. Tijfafan ni perisai ataupun baju besi yang dipakaikan pada kuda perang, ya, waktu perang. Tadi okey. Lafaz tijfafan ini digunakan di atas kesabaran dan keperitan. Jadi maknanya bersedialah diri kamu untuk bersabar di atas keperitan. Fa innal faqra, sesungguhnya kefakiran itu, asra'u, lebih cepat, lebih laju, ila man yuhibbuni,
kepada orang yang mencintaiku minas sayli, daripada air yang mengalir. Air yang mengalir ataupun air terjun lah, yang mengalir sampai kepada hujungnya, sampai ke muara. Jadi maknanya Nabi nak bagi tahu, nak jelaskan bahawa kefakiran itu maknanya boleh jadi penyebab kepada orang itu mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi hadis riwayat Tirmizi, dia kata hadis hasan. Tapi hadis ni kata Syekh bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam syarah di bawah nanti, bahawa hadis ini tidak sahih. Sebab apa? Sebab di sana ada sahabat-sahabat yang terdekat bukan fakir, yang kaya macam Uthman, kan? Abdul Rahman bin Auf. Ada lagi sahabat-sahabat yang kaya, tapi mereka amat dekat dengan Islam dan mereka menyintai Nabi SAW, dan mereka sanggup korbankan diri mereka untuk pertahankan Nabi SAW. Saya kata hadis ini tak sahih. Ya? Sebab nak kena jadi fakir, kan? Baru kita ni baru ada rasa cinta yang lebih pada Islam. Abu Bakar bukan orang fakir, radhiyallahu anhu. Dia yang merdekakan Bilal, dia beli Bilal. Kan? Dia beli Bilal daripada Umayyah bin Khalaf, dia merdekakan Bilal. Mesti ada duit. Bukan orang fakir. Tapi dia orang yang amat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu. Ala kulli hal, macam mana pun. Jadi kefakiran itu biasanya akan membuatkan hati dia jadi lembut lah. Itu kebiasaan lah, hati jadi lembut, mudah tersentuh, mudah menerima nasihat. Jarang kita dengar, jarang kita tengok orang fakir yang sombong. Tapi di antara orang yang paling Allah murka, orang fakir yang sombong lah. Kan, fakir tapi dia sombong. Ini Allah tak suka, sangat tak suka. Sebab kebiasaannya kefakiran itu, kesusahan itu akan menyebabkan hati seorang itu jadi lembut. Dia mudah tersentuh, mudah nak membantu orang, kan? Mudah menerima nasihat. Itu biasanya macam itulah. Baik, ada yang seterusnya. InsyaAllah huraian panjang bawah nantilah dalam syarah dia. Cuma kita cerita sikit-sikit dulu. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dia kata, nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hasirin. Rasulullah SAW tidur di atas tikar anyaman. Hasir ni tikar yang dianyam daripada daun kurma lah. Macam kita tikar mengkuang. Hasir, hamparan. Ya, zaman tu hamparan diambil pada daun-daun kan. Macam kita kan. Orang tua dulu daun mengkuang. Tikar mengkuang kan. Kalau mengkuang tu dia anyam-anyam cantik. Kan? Saya mak saudara arwah dia rajin buat tikar tu sampai 4-5 lapis dia buat. Jadi lembut dia duduk kan. Daun mengkuang dia pandai dia orang buat. Jemur. Dia orang macam mana guna betul lah. Dia orang pandai lah, masya-Allah. Dia punya kreatif dia kan. Jadi bila dianyam macam tu, faqama, dan Nabi sallallahu bangun daripada tidur, wa qad athara fi jambihi, maka kesan daripada anyaman tadi lekat di lambung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidur kan di atas lambung dia. Jadi berbiratlah. Macam kita tidur tempat tu kan, dia lekat di badan. Maknanya sahabat tengok Nabi sallallahu tak pakai baju lah. Tak, kalau pakai baju nampak macam mana? Athara fi jambihi. Qulna, kami pun berkata, ya Rasulullah, lau ittakhadna laka wita'an, bagaimana kalau kami buat untuk engkau hamparan yang lembut lah kan. Wita' ni maksudnya tempat kita tidur, macam cadar macam tu lah, yang lembut kan. Faqala, maka Nabi kata, mali walid dunya,
Apa kaitan aku dan dunia ini? Ya. Mali, apa untuk aku dan apa untuk dunia ini? Ma ana fi dunya, tidaklah aku ini di dunia. Yang tidaklah aku di dunia ini illa karakibin, melainkan seperti orang yang berkenderaan. Rakib, berkenderaan maksudnya bermusafir. Istadhalla, berhenti berteduh. Tahta syajaratin, di bawah sepohon pokok. Thumma raha, kemudian pergi. Raha ni maksudnya bergerak petang. Maksudnya setelah cuaca redup. Ya, setelah cuaca redup, kalau gada keluar pagi. Raha keluar petang. Beza tu, keluar juga. Memulakan perjalanan selepas panaslah maksudnya, bila waktu redup. Thumma raha, bangun, meninggalkannya pada waktu petang. Okay, meninggalkan pokok tadi lah, pokok tempat berteduh tadi. Jadi dunia ni macam diibaratkan seperti pokok tu lah. Ya. Wa tarakaha, dan tinggalkan pokok itu. Sebab tu Nabi SAW tak kisah dengan dunia, tak heran dengan dunia. Dalam peperangan kan, dapat harta rampasan, Nabi bagi. Kau ni 1 ekor unta, 1 ekor unta, 1 ekor kambing, bagi. Nabi tak ada apa. Sampai Nabi nak kena berhutang pula untuk beli makanan kepada family dia, keluarga dia SAW. Ataupun berhutang, bila ada orang main minta, tak ada, Nabi berhutang dulu bagi pada orang yang memerlukan tadi. Hadis riwayat Tirmizi lah, hadis hasan sahih. Ini keadaan dunia kita lah. Kemudian hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadkhulul fuqara'ul jannah qabla al-aghniya' bi 500 'am. Orang-orang fakir masuk ke dalam syurga sebelum orang kaya dengan jarak 500 tahun. Maknanya nisful yaum. Satu hari di akhirat nanti sama dengan 1000 tahun. Satu hari sama dengan 1000 tahun. Panjang masa kita di mahsyar 50,000 tahun. Tunggu. Okey. Hari menunggu tu. Hari menunggu 50,000 tahun di mahsyar. Ya, sampai manusia dah tak tahan dah. Lama sangat. Jadi Allah ilham kat mereka untuk meminta cari nabi-nabi yang orang yang pertama lah. Orang yang pertama bapa manusia lah, itu Adam alaihissalam. Dia berkata, ya Adam. Ya. Tapi jumpa Adam, dia berkata, Adam anta abul bashar. Engkau bapa manusia. Khalaqakallahu biyadaihi wa nafakha fika min ruhi. Allah Ta'ala ciptakan engkau dengan 2 tangannya, dan Allah tiupkan pada engkau dengan ruh ciptaannya. Ala tara ma nahnu fihi, tidakkah engkau lihat keadaan kami sekarang? Ishfa' lana ila rabbika, bagilah syafaat untuk kami kepada Tuhanmu. Faqala Adam alaihissalam qala innallaha ghadiba al-yawm, sesungguhnya Allah murka hari ini. Lam yaghdab mislahu qablahu, yang dia tidak pernah murka sebelum ini seperti hari ini. Idhabu ila ghairi. Adam pun sebutlah keuzuran dia bahawa dia dulu telah melanggar perintah Allah dalam syurga, kan? Maka dia minta uzur, dan kita pergilah kamu kepada selain aku. Idhabu ila Nuh,
pergi kepada Nuh. Sampai kepada Nuh pun Nuh minta bagi uzur juga. Sampai kepada Hud, Saleh, Ibrahim, seterusnya kepada Musa, Isa alaihi wassalatu wassalam ala nabiyina salawatullahi wassalamuh. Kata Nabi Isa, idhab bila ghairi, idhab ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pun semua pergilah cari Nabi Muhammad. Mana ada lagi lah Nabi lepas tu nak bagi syafaat, dan Nabi pun tahu mana ada lagi lah selepas dia. Faqala ana laha. Nabi pun kata, akulah ahlinya, akulah orangnya. Maka Nabi SAW pergi ke depan arash, Nabi pun sujud kan, sampailah lamanya sujud, sampailah Allah Ta'ala kata qum. Allah Ta'ala kata irfa' ra'saka, angkatlah kepala engkau, ishfa' tushaffa', berilah syafaat, maka engkau akan diberi syafaat. Ya? Jadi masa Nabi sujud tu, Nabi kata Allah Ta'ala ilhamkan kepada dia dengan zikir, pujian yang Allah Ta'ala ilhamkan kepadanya pada waktu itu. Lama, sehingga Allah perintahkan dia untuk bangun dan minta bagi syafaat. Dan Nabi SAW bagilah syafa'atu al-uzma, syafaat terbesar, iaitu syafaat untuk didirikan al-mizan. Maka ditegakkanlah al-mizan. Ditimbanglah segala amalan orang-orang beriman. Tadi ada orang kafir, tak ada apa nak timbang pun. Orang kafir dicampakkan dalam neraka Jahannam teruslah. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum. Jadi dibawa orang kafir tadi berhubungan ke dalam neraka Jahannam lah, sampai pintu dah terbuka lah, dicampak terus dalam tu lah. Jadi di akhirat nanti orang fakir akan masuk syurga 500 tahun sebelum orang kaya. Tapi ya sila bang. Oh, tak, sebab tak diberitahu siapa leader. Wallahu a'lam. Jadi manusia ni semua berkumpul. Tidakkah kita duduk berkata sama sendirilah? Tidakkah kita melihat ni keadaan kita dah lama di sini ni kan? Mari kita cari siapa yang boleh minta kepada Tuhan tadi untuk percepatkan biar ahli syurga masuk syurga, ahli neraka masuk neraka. Kan? Hadis tak beritahu lah sebenarnya. Jadi pakak-pakak semua bercakap ni manusia ni. Pergi cari Adam alaihissalam. Mana boleh kenal lah Adam tu. Ya, boleh kenal lah, ada nabi-nabi yang seterusnya. Okey, berajak. Jadi maknanya orang-orang fakir yang masuk syurga 500 tahun sebelum orang kaya, jangan kita ingat bahawa mereka terus naik ke yang teratas. Tidak semestinya. Dia ikut masing-masing lah. Mungkin yang di tengah, mungkin tingkat 27, 25, 23, 1 bawah sekali. Mungkin. Tengok kepada kadar amalan lah. Jadi mungkin ada di atas sekali. Tidak semestinya orang yang masuk kemudian daripada orang kaya dia masuk bawah. Ada kebarangkalian dia masuk kemudian dia berada di atas sekali, di Al-Firdaus. Sebab ialah orang kaya ni dia boleh buat apa yang orang miskin tak boleh buat. Tentu pahala mereka tadi lebih daripada orang miskin. Tapi orang miskin jangan putus asa. Sebab Nabi kita dunia ni untuk 4 orang. Seorang yang berilmu dan berharta, maka dia guna harta di jalan Allah Ta'ala. Yang kedua, orang yang berilmu tapi tak ada harta, tapi niat dia nak tiru orang kaya tadi yang berilmu, maka mereka pada pahala sama. Hal nombor 3, ada harta tak ada ilmu, maka dia gunakan harta dia pada kerja maksiat, kerja dosa. Yang nombor 4,
Dia tak ada ilmu, tak ada harta, tapi dia suka tengok orang nombor 3. Dia kata kalau aku kaya, aku nak buat macam dia buat. Buat maksiat, buat dosa. Maka mereka berdua pada dosa sama. Ya? Jadi kelebihan zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Begitu. Jadi hadis seterusnya. Daripada Ibnu Abbas, yakni Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan Imran bin Al-Husain radhiyallahu anhum. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, ittala'tu fil jannah, aku telah melihat ke dalam syurga. Masya-Allah. Tapi tengok, dan malam Isra' Mi'raj Nabi masuk dalam syurga. Ya? Dan aku telah melihat ke dalam syurga. Fara'aitu, maka aku melihat, Nabi kata, aktsara ahliha, aku telah melihat dalam syurga kan. Maka aku telah melihat ke dalamnya kebanyakan ahli syurga itu al-fuqara, orang-orang fakir. Tentulah orang fakir yang beriman lah, orang fakir yang beriman, yang beramal soleh, yang berilmu, kan? Jadilah kita paling kurang kita jadi orang nombor 2 lah. Paling kurang kita jadi orang nombor 2. Kita harta tak ada, tapi kita ada ilmu. Ya, ataupun kita ada harta, kita ada ilmu. Ya. Jadi maknanya fakir. Dia tak ada harta tapi dia ada ilmu. Dia boleh jadi orang macam nombor 1 tadi. Macam Ashabus Suffah. Sahabat-sahabat yang berada tinggal di beranda masjid Nabi SAW. Orang fuqara kan. Tak makan sehari 2-3 hari tak makan. Begitu. Jadi kebanyakan mereka adalah orang fakir. Wa tala'tu fin nar, dan aku menjenguk finnar dalam neraka. Faraitu aktsara ahliha nisa, aku melihat kebanyakan ahli neraka itu kaum wanita. Muttafaqun alaih. Nak buat macam mana? Ialah nisbah kaum wanita dengan orang lelaki ni. Sampai satu masa Nabi kata 50 wanita sama nisbah dengan seorang lelaki. Ya. Kita tengok anak-anak kita sudahlah kebanyakannya perempuan. Lelaki mungkin seorang 2. 4-5 orang lagi perempuan semua. Okay? Jadi begitu. Jadi kaum wanita ni ramai. Sebab tu banyak artis wanita. Kan? Lebih konsert mana-mana perempuan ramai kan. Ramai sangat kaum wanita tadi. Kebanyakan ahli neraka. Yang ikut Dajjal kebanyakan kaum perempuan, kaum wanita. Sebab mereka ni mudah terpersona. Kan? Mudah terperdaya tadi, kaum wanita tadi. Buat tak? Kebanyakan mereka ahli neraka. Sebab tu Nabi suruh mereka ni banyak bersedekah lah, hadis yang lain. Tasaddaqna ya ma'syaran nisa. Bersedekahlah hai kaum wanita. Kan? Kerana aku lihat kebanyakan kamu tadi ahli neraka. Baik. Kita tengok huraian yang panjang lagi. Kemudian daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, Nabi kata, qumtu ala babil jannah. Ini Nabi kata aku berdiri di atas pintu syurga. Di depan pintu syurga. Dari situ. Fakana 'ammata man dakhalaha al-masakin. Kebanyakan orang-orang yang masuk dalam syurga itu adalah orang-orang miskin. Ya, mereka tak ada perkara yang mereka buat
Contohnya bermuamalah dengan muamalah riba apa semua, dia pun tak ada kaitan dengan tu. Dia pun tak pinjam ke alung dan sebagainya, tak ada. Dia pun cukup kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, kais tak ada tak makan. Ya. Kebanyakan kan yang masuk ke dalam tu adalah orang-orang miskin. Yang kita tengok kan. Tapi itulah kebanyakan orang miskin yang jauh dengan Allah pun ada juga. Tak ada ilmu. Dia jadi mumpat. Jadi nombor 4. 4 nak tiru nombor 3. Kan? Jadi kalau dia miskin, maksudnya kalau dia orang masjid, orang yang yalah beribadah, dia tak jenis tak meminta-minta apa semua. Dia buat kerja, dia ambil basikal dia, motor dia, dia ambil guni dia pergi ke tong sampah, dia kutip plastik-plastik, kertas-kertas, botol-botol plastik, dia kumpul, dia pergi jual, dia beli makanan untuk anak dia dan sebagainya, keluarga dia. Lepas tu cukup masa dia pergi masjid solat, tu sambung kerja dia. Tapi susahnya melainkan orang yang berilmu ialah. Orang yang berilmu pun belum tentu boleh buat macam tu, nak pergi setiap masa. Motivasi diri tak ada untuk pergi solat, letih, tak larat dan sebagainya. Jadi kadang-kadang iman dia naik, kadang-kadang iman dia turun. Ya? Jadi begitu. Wa ashabul jaddi mahbusun, dan orang-orang yang dalam kepayahan. Bukan maaf. Wa ashabul jaddi, dan orang-orang kaya yang ada kelebihan, mahbusun, mereka tertahan. Sebab apa tertahan? Sebab banyak nak kira. Aset banyak. Okey, rumah ni macam mana kamu dapat? Adakah rumah kamu beli sendiri ataupun rumah pusaka yang kamu ubah nama kamu? Tanah ni tanah pusaka, kamu abaikan adik-beradik kamu ubah nama kamu. Kan? Kamu tak pedulikan adik-beradik yang lain dan sebagainya. Kan? Ni apa yang kamu guna ni, kenderaan yang kamu naik ni macam mana kamu dapatkan dia? Apa yang kamu pakai ni macam mana kamu dapatkan dia? Makan yang kamu minum, makanan yang kamu makan, air yang kamu minum tadi, macam mana dia detail, dia kira. Tapi Nabi kata man nuqishal hisabu halak. Barang siapa yang hisab dia detail, dia akan celaka. Siapa yang hisab dia mudah, Allah tu insya-Allah selamat. Ya. Jadi maknanya ashabul jaddi mahbusun. Orang-orang kaya yang ada kelapangan, mereka tertahan. Maknanya 500 tahun lepas dia dah masuk dah. 500 tahun dah duk bernikmat di dalam tu. Kan? Macam Bilal, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. 2 tahun lebih duduk di Madinah. Tak ada nak rasa apa. Mati. Ya. Asal dia orang kaya. Mak bapak kaya. Ya. Jadi bila pindah lari ke Madinah, mak dia halau, ayah dia halau dia. Kalau dia pilih Islam, miskin tak ada apa. Yang ada kain selimut dia. Kain selimut pun tak boleh tutup seluruh badan. Cuba bayangkan kalau mari musim sejuk kan. Macam mana dia buat? Tapi kesabaran di atas keperitan tadi kan, sampai mati pada perang Uhud. Muda terang tantang lagi, meninggal dia radhiyallahu anhu. Baik, Musa. Tak apa. Boleh sangat insya-Allah. Ghaira anna ashab an-nar qad umira bihim ila an-nar. Kecuali ahli neraka
telah dia perintahkan untuk dibawa mereka itu ke dalam neraka. Ahli neraka dibawa masuk neraka lah. Orang-orang miskin tadi yang beriman Muslim tadi dia hisap sebelum orang kaya, dia masuklah 500 tahun dulu. Lepas tu orang kaya pula kan ikut belakang lah. Kemudian masuklah ke level ataupun tingkat masing-masing, yang mana ada 100 tingkat tu. Syurga ada 100 tingkat sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jarak di antara satu tingkat dengan tingkat yang seterusnya diumpamakan seperti jarak langit dan bumi lah. Jarak langit dan bumi, tingkat ni dengan tingkat atas, sampailah kepada tingkat yang ke-100, itu yang tertinggi lah. Itu para anbiya, para syuhada, as-salihin, siddiqin, situ mereka berada. Jadi kita minta kepada Allah Ta'ala dengan sungguh-sungguh supaya kita dapat yang teratas lah. Walaupun ibadah kita tak tahu mana, tidak seperti orang yang hebat-hebat sebelum kita kan. Apapun kita minta juga, dan kita yakin bila kita minta Allah akan berikan kepada kita lah. Syarat minta dengan sungguh-sungguh lah, bukan minta lebih kurang tak. Bukan 7 langit dan 7 bumi, ya kan? Surga ada 100. Mana ada nama-nama yang tak disebut, 100 tingkat. Pintu ada 8 lah. Pintu dia 8 kan. Apa nama? Neraka pintu 7 kan. Setiap pintu ada bahagian pintu-pintu kecil pula neraka tu. Syurga ada 8 pintu, tingkat ada 100. Jangan silap faham, syurga 7 sikit. Ini 100 tingkat Allah sediakan. Segala air yang datang ke dalam syurga semua daripada Al-Firdaus. Al-Firdaus air daripada atas turun air tu. Punca air daripada Al-Firdaus. Segala nikmat tadi kan. Jadi di mahsyar pun air haud tu kan kita dah sebut minggu lepas kan. Daripada Kausar tadi disedut dengan 2 paip daripada emas dan perak. Macam mana rupa dia kita pun tak tahu lah. Nabi sebut nak bagi kita faham, bukan suruh kita fikir macam mana bentuk dia kan. Dia ingat macam paip apa nama, syabas ke air Selangor ke kan, bukan macam tu. Sedut keluar ke mahsyar tadi, dapatlah minum. Tapi orang tertentu sajalah, ahli bid'ah tak boleh minum lah ya. Ahli bid'ah, orang itulah, orang musyrikin lagi tak boleh minum lah. Sebab tu jangan kita buat benda bid'ah kan. Bila sebut kita bid'ah ni tak ada yang hasanah lah, semuanya sesat lah. Naik kapal terbang tu bukan bid'ah. Pakai laptop, pakai mikrofon, pakai lampu, ni bukan bid'ah. Ini perkara dunia kan, perkembangan kehidupan. Orang zaman dulu tak ada lampu, zaman sekarang malam macam siang. Baik. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, Nabi kata asdaqu kalimatin, perkataan sebenar-benar perkataan Nabi kata, qalaha syairun, yang disebut oleh seorang penyair adalah perkataan Labid. Labid kata apa? Ala kullu syai'in ma khalallahi batilun, ketahuilah segala sesuatu selain Allah itu adalah batil. Ya? Hadis muttafaqun alaih. Okey, kita tengok syarahan hadis-hadis yang kita baca tadi. Di sini kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala, hadis-hadis ini disebut oleh Al-Imam An-Nawawi. Al-muallif ni Imam Nawawi lah rahimahullahu taala, yang meninggal pada 676 Hijrah. Dalam bab zuhud di dunia, antaranya hadis Abdullah bin Mughaffar radhiyallahu anhu, bahawa seorang laki-laki telah berkata kepada Nabi SAW, demi Allah ya Rasulullah, aku sangat mencintaimu. Kata Nabi SAW, tengoklah apa yang kau kata ni. Kan dia sebut sampai 3 kali lah. Jadi Nabi sebut sampai hadis sampai habis tadi.
Syekh kata, walakin, akan tetapi, hadis ini la yasihhu, tidak sahih. Tidak sahih, tidak benarlah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena tidak ada kaitan di antara kekayaan dengan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Maksudnya tidak ada penghalang antara kekayaan dan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa ramai orang yang kaya tapi dia cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa ramai orang yang fakir tapi dia maknanya orang yang paling dia benci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yahudi yang fakir miskin, Nasrani yang fakir miskin, musyrikin yang fakir miskin, dengar nama Nabi dia benci sangat-sangat. Ya? Jadi hadis ini tidak sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kecintaan, tanda kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahawa orang tu teramat mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya cakap-cakap saja, menjerit-jerit, berselawat. Ya. Setiap kali lepas solat berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersalam-salaman sambil berselawat. Kalau kita buat tu baik, Abu Bakar, Umar buat dulu pada kita lagi. Mereka selawat dulu pada kita lagi. Masuk waktu Allah, silakan. Baik. Tanda kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahawa seseorang itu dia teramat mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ikut sungguh Nabi itu. Apa yang Nabi kata, apa yang Nabi suruh, ya? Apa yang Nabi suka, dia ikut sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya? Sahabat-sahabat ni dia pun nak tiru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi suka makan pun dia pun nak bagi suka dia pun makan juga. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kalau dihidangkan pada dia makanan, dia akan tengok dalam makanan tu apa yang ada hak Nabi suka. Di antara makanan hak Nabi suka, ad-dubba, labu. Labu. Itu Nabi suka, di antara makanan Nabi suka lah. Kana yatatabba'u ad-dubba'u. Ibn Abbas ni makan dia cari, ada labu dia makan. Itu dulu. Makan tu dulu. Dia suka. Kenapa? Kerana Nabi suka. Tu ya. Padahal tak ada apa pun lah tu. Jadi suruh kita ni ikut ketika pada apa? Pada akhlak, pada apa namanya, akidah, pada manhaj. Manhaj ni tata cara hidup kita lah. Kan? Pada akhlak Nabi SAW. Begitu. Dan Nabi dan asyadut tamassuk, maksud orang yang sangat mengikuti bagi sunnah, bagi ajaran Nabi SAW lah. Jadi kalau kita tak belajar, kita tak tahu apa dia itu sunnah. Sunnah tu hadis lah. Kan? Sunnah tu adalah hadis Nabi SAW. Apa dia hadis? Hadis tu kan, percakapan dia, perbuatan dia, pengakuan dia, sifat akhlak dia, kan, fizikal dia sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis. Sama ada sebelum dia jadi rasul ataupun selepas dia jadi rasul, kan. Itulah dia. Ini sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Imran ayat 31. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah hai Muhammad SAW, sekiranya kamu semua mencintai Allah, fattabi'uni, hendaklah kamu ikut aku. Ya. Yuhibbukumullah. Mesti Allah akan cintakan kamu. Bila Allah cinta pada kamu, wa yaghfir lakum, Allah akan ampunkan dosa-dosa kamu. Ya, Allah akan ampunkan untuk kamu semua segala dosa. Jadi yang menjadi ukuran dia apa dia? Kecintaan Nabi tadi adalah ittiba' ar-Rasul alaihi salatu wasallam, ikut Rasul pada agama tadi lah. Wa ma atakumur rasul, apa yang Rasul bawa, surah Al-Hasyr ayat 7 tu kan. Apa yang Rasul bawa, ya, hendaklah kamu ambil.
wa ma nahakum anhu, apa yang Rasul larang, ya, fantahu, naklah kamu berhenti, habiskan, selesaikan. Ya. Jadi maknanya itu dia cara dia. Jadi barang siapa yang dia amat mengikuti Nabi SAW, maka dia lah orang yang sangat mencintai Nabi. Adapun kefakiran, kekayaan itu di tangan Allah Ta'ala. Dia bagi pada siapa yang dia nak bagi. Dia bagi kita ni kaya, dia bagi kita miskin, dia bagi kita ni tengah-tengah, kaya pun tak, miskin pun tak. Ya, kadang-kadang suruh pun miss. Ya, tak ada masalah apa. Itu di tangan Allah Ta'ala. Kalau kita kata kesusahan tu ujian, kekayaan pun ujian juga. Dua-dua ujian bagi kita. Ya. Begitu juga zuhud di dunia ini. Ya. Apa nama? Dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berada dalam kehidupan yang kesempitan. Nabi berada dalam kehidupan yang kesempitan dan tak cukup, sikit bekalan, kan? Bekalan makanan, bekalan keperluan ni tak cukup. Dan Nabi SAW pun tidur di atas tikar yang macam tu, sehingga terkesan pada tubuh Nabi SAW, kan? Sehingga sahabat kata, ya Rasulullah, kami buat hamparan untuk kamu gini. Nabi kata, aku tak kisah dengan dunia ni. Nabi kata, aku tak kisah dengan dunia ni kerana tak ada kaitan aku dan dia. Kenapa? Aku dan dia ni diibarat seperti orang yang sedang berkenderaan. Berhenti sekejap ya. Bagi teduh sikit, ambil tenaga balik, ambil sedikit bekalan kalau ada, jalan terus. Itu aku, kata Nabi SAW. Nabi tak ada kepentingan. Nabi dengan dunia ni tak ada kepentingan. Ya? Dan tidak ada, Nabi SAW tak simpan harta. Apa yang ada dekat Nabi, Nabi nafkahkan di jalan Allah. Hidup ya'ishatal fuqara. Nabi hidup dengan kehidupan orang fakir. Itu kehidupan Nabi SAW. Itulah dia. Sampai sahabat-sahabat tengok Nabi, dia pun menangis, kan. Jadi Al-Imam An-Nawawi menyebutkan hadis-hadis ni berkenaan orang-orang fuqara, orang fakir yang masuk syurga sebelum orang kaya. Kenapa orang fakir ni? Dan orang fakir itu kebanyakan mereka adalah ahli syurga lah. Kenapa? Kerana kefakiran itu, orang-orang fakir itu maksudnya mereka tak ada apa yang boleh menjadikan mereka ni sombong. Ya. Nak sombong dengan pakaian dia pun, pakaian dia macam tu ya. Nak sombong dengan kenderaan dia, bukan ada kenderaan pun. Kalau ada pun kenderaan yang orang tak pandang pun. Itu juga dengan rumah, kan? Dengan istana, singgah sana tadi, kan? Tak ada apa yang mereka nak sombong dengannya, tak ada apa. Ya? Jadi maknanya orang yang dalam keadaan mereka ni orang yang rendah diri macam tu. Itulah dia. Sebab itu Syekh kata di sini, kalau kamu perhatikan ayat-ayat Al-Quran, kamu akan dapati kebanyakannya orang-orang yang mendustakan Rasul, yang mendustakan dakwah para Nabi. Ini adalah golongan Al-Mala' ni. Al-Mala' ni golongan pemimpin-pemimpin, orang-orang kaya, orang-orang yang maknanya yang ada kedudukan di sisi masyarakat, pangkat dan kekayaan. Kalau kamu tengoklah di antara ayat di sini, saya cari sini. Tengok sini. Surah Al-A'raf ayat 66. Surah Al-Mu'minun ayat 33. Ya? Surah Al-A'raf ayat 60. Surah Ibrahim ayat 4. Ya? Bukan, surah tak ada ayat perkataan malak di situ, tak ada. Lagi ni, surah Al-A'raf ayat 75. Yang kedua, kan? Surah Al-A'raf ayat 90. Ini Al-Malak. Ya? Ini. Kita cuba tengok sebahagian daripada dia. Kita ambil surah ini Al-Malak, surah Al-Mu'minun lah. Ayat 33. Ya, Al-Mu'minun 33. Perkataan tengok ni. Again, the chiefs.
Al-Mala'. Ya. Oh Syekh, kita ada masalah. Masalah dalaman. Masalah dalaman. Ya. أترفناهم في الحياة وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. وقال الملأ, maka berkatalah al-mala'u, ketua-ketua, pembesar-pembesar. Adalah ni kalau kita perhatikan, saya kata tadi kan, dalam banyak ayat-ayat Al-Quran yang banyak menentang dakwah Rasul ni, orang yang ada pangkat, kedudukan, ketua-ketua, kebiasaan macam itulah. Banyak ayat tadi sebut tadi kan, ini satu daripada kaumnya. Alladzina kafaru, kaumnya yang kafir. Wa kadzabu, dan mendustakan biliqa'il akhirah, dengan pertemuan di hari akhirat. Wa atrafnahum, dan kami kayakan mereka. Atrafnahum, ya, kami beri kepada mereka kemewahan, keseronokan, kesenangan fil hayati dunya, dalam kehidupan dunia. Ma hadha, ni dia kata ni, berkatalah puak-puak ni, ma hadha, tidak adalah orang ini, iaitu Rasul tu lah, illa basyarum mithlukum, melainkan dia hanya manusia macam kamu. Ya'kulu, dia makan, imma ta'kulun, daripada apa yang kamu semua makan, minhu, darinya. Wa yashrabu, dan dia minum, mimma tashrabu, daripada apa yang kamu minum. Sama dia dengan kita. Jadi maknanya mereka berkata dalam keadaan mendustakan. Jadi banyak ayat-ayat Al-Quran sebagaimana yang kita tunjuk tadi, bahawa yang ramainya yang mendustakan dakwah para nabi, dakwah para rasul ini adalah orang-orang kaya, kan, pembesar-pembesar. Sebab dia rasa dia boleh buat apa saja. Dia ada kuasa, dia ada kekayaan. Nak bantah dia, bantah aku penjarakan kau. Kan? Sebab tu ramai di antara para ulama yang dipenjara, bahkan ada yang dibunuh, diseksa, kerana cuba untuk menasihati para pembesar, para penguasa. Inilah dia. Jadi, dan wa annal mustadha'afin, dan orang-orang yang lemah, mereka adalah orang-orang yang mengikuti para rasul. Sebab tu kan, ingat ada hadis, mungkin kita tak baca lagi kot, hadis ketika Abu Sufyan dia berjumpa Raja Rom, Herqal ataupun Hercules. Dalam bahasa tu lah, perkataan tu mana Herqal lah, bahasa Arab. Raja Hercules tu kan, dia ni orang alim yang baca kitab Bible, Injil. Dia ahli kitab. Dia tahu tentang apa yang disebut dalam kitab mereka, bahawa ada seorang rasul yang akan datang selepas Isa alaihissalam, gini-gini, dakwah dia begini, sifat dia begini. Dia tanya Abu Sufyan. Kebetulan surat Nabi SAW tu sampai dekat Raja Herqal tu ataupun Hercules tu, sampai dekat dia, Abu Sufyan di situ. Abu Sufyan belum Muslim. Dia belum Muslim. Jadi dipanggil Abu Sufyan nak tanya tentang lelaki yang mendakwa dia ni utusan Allah. Ya? Ditanya soalan.
Abu Sufyan kata, aku bila dia tanya aku nak bohong boleh, tapi aku malu nak bohong. Dia tak Muslim lagi, tapi dia malu nak berbohong. Apa raja tanya tu dia cakap ya, ya, ya. Salah satu jawapan daripada soalan tadi, raja tanya, bagaimanakah keadaan pengikutnya? Siapa yang banyak ikut dia? Adakah orang-orang kaya yang ramai ikut dia, ataupun orang-orang yang lemah daripada kalangan hamba, orang-orang fuqara miskin? Ya. Siapa? Ya. Dia kata, bal aktsaruhum ad-du'afa. Bahkan kebanyakan yang mengikuti dakwah dia adalah orang-orang lemah, fakir, hamba-hamba. Dia kata hakadha atba'ul anbiya. Dia jawab, Raja Rom tadi, dia kata begitulah dia pengikut para nabi. Jadi maknanya nabi-nabi yang Allah Ta'ala utuskan, yang banyak mengikuti mereka adalah golongan yang lemah, golongan miskin, yang tertindas. Ya? Macam Bani Israel dulu kan, dia golongan yang tertindas kan. Allah subhanahu Allah sebut dalam surah Al-Qasas. Ya? Itulah dia. Di awal surah Al-Qasas kalau kita baca kan. Kemudian sebab itu kebanyakan mereka adalah ahli syurga, dan mereka masuk ke dalam syurga sebelum orang-orang kaya, kan? Dengan takdir yang Nabi SAW sebut, dengan jumlah masa yang Nabi sebut dalam beberapa hadis lah. Ya. Jadi kemudian Nabi SAW sebut tentang syair yang disebut oleh Al-Labid, kan? Perkataan yang paling benar adalah perkataan penyair yang bernama Labid, yang dia kata, ketahuilah segala sesuatu selain Allah itu adalah batil, la yanfa', tidak memberi manfaat lah. Apa yang adalah untuk Allah, maka itulah yang akan memberi manfaat kepada orang tu, kan? Sesuatu yang dia dilakukan, dilaksanakan kerana Allah, maka itu yang bermanfaat untuk dia, dan itulah yang akan kekal bersamanya. Itu yang kekal bersama dengannya. Kan? Di antara perkara yang tidak memberi manfaat ni dunia ni lah. Fa innaha batil. Dunia ni batil. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Hadid ayat 20. Dan kita boleh buka tengok surah Al-Hadid ayat 20. Kan? Al-Hadid. Okey, ini surah 57 ayat 20. Ya, ini 20. Okey. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. I'lamu, ketahuilah kamu semua, Allah kata, annamal hayatu ad-dunya, sesungguhnya kehidupan dunia ni, la'ib adalah permainan, ya, walahun dan kelalaian,
lahu, kau yang melalaikan. Wa zinatun, dan perhiasan. Surah Al-Imran Allah sebut zujina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatir al-muqantarati min adh-dhahabi wal fiddah ila akhir al-ayah. Wa zinah, dan perhiasan. Wa tafakhur, dan bangga membangga antara satu, saling berbangga antara satu sama lain. Aku ada tanah 50 ekar. Aku ada tanah juga tapi kurang sikit lah, dalam 80 ekar. Begitu. Ada 60 ekar. Ada saya kenal orang tu, saya kenal dia cerita lah, tapi boleh percaya. Dia ada tanah 60 hektar dekat Indonesia. Dia orang sini, tapi keturunan Indonesia juga lah. Dia kawan dengan Indonesia. Dia ada tanah 60 hektar. Dia kena tipu dengan orang gini. Dia minta tolong doa agama semua. Jadi maknanya nak cerita kata 60 hektar tanah saya. Dia beli tahun 96. Sampai hari ini tak selesai lagi. 350,000 tahun tu bang. Tahun 96. 60 hektar 350,000. Kalau sekarang punya nilai, tak kan? Begitu. Jadi, tapi dia ni orang soleh lah, insya-Allah, orang baik. Banyak sponsor untuk kelas-kelas pengajian, masya-Allah. Okay? Jadi orang kaya yang baik lah. Jadi saling bangga membangga di antara kamu, bainakum. Wa takatsur, dan saling untuk memperbanyakkan harta. Takatsur wazan tafa'ul. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Ya, maksud dia berlumba-lumba. Hak ni dah banyak, kawan dia banyak, dia nak banyak lagi. Kawan dia banyak, dia nak banyak lagi. Kawan dia kan berlumba-lumba. Allah kata alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kan, melalaikan kamu oleh nak memperbanyak harta, memperbanyak aset. Kan, kau aset kau apa? Aset aku ayat liok. Aset apa? Kan, aset aku rumah, hartanah. Ada Allah uji orang yang dia miskin, tapi dia boleh buat hartanah jadi jutawan, jadi kaya-kaya. Ujian. Ada yang Allah uji orang jutawan, kaya-kaya, bankruptcy atau bankrupt. Bankrupt tak ada apa dah. Kosong lah. Habis. Miskin, tidur dalam kereta. Ada Allah uji orang macam tu kan. Macam mana kita rasa berat ni, daripada kaya jadi miskin ke, jadi miskin jadi kaya ke? Hak mana berat antara dua ujian ni? Saya rasa sama kot. Sebab orang miskin kalau hana mempat tadi, dia jadi kaya, binasa dia. Hana mempat lah. Nabi kata innamad dunya li arba'ati nafar. Tu kan, dunia ni untuk 4 orang tadi. Ada 4 tu miskin, kalau jadi kaya habis. Kan? Kalau hak kaya jadi miskin tadi, kalau dia nombor 1, nombor 2, insya-Allah tak apalah. Tapi kalau dia nombor 3, nombor 4, jahannam. Nauzubillah. Jadi itulah dia yang berlaku, saling bangga membangga pada harta benda dan anak-anak. Anak apa orang? Anak baru 11. Kamu belum ada. Umur berapa dah? 70. Pakai tak ada lah. Jadi saling berbangga dengan harta yang banyak dan anak yang ramai. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala umpamakan dunia ni
kamathali ghaithin, dia ni macam hujan lebat. A'jabal kuffara nabatuhu, yang mana hujan lebat tadi dia menumbuhkan tanam-tanaman hijau, ladang-ladang tadi jadi menghijau. Dia menjadikan orang kafir ni kagum. Dia kata tengok tumbuh-tumbuhan ladang aku dah mengeluarkan apa? Dah tumbuh hijau elok. Okay? Jadi hujan tadi dia menghijaukan bumi, menumbuhkan tanam-tanaman. Tapi apa jadi pada tanaman itu? Itulah dia dunia tadi. Tanaman itu thumma yahiju, kemudian dia jadi mengering. Tanaman tadi kalau lama dia kering lah. Ya, fatarahu musfarran, kau tengok dia jadi kuning. Kan pokok-pokok kita tanam, pokok kacang panjang ke apa kita tanam kan? Dia hijau kan. Dia punya kacang panjang tu, buah dia masya-Allah kan. Dia punya tu kacang dia tu panjang elok, hijau elok. Tapi selepas 2 minggu, selepas 3 minggu, dia mula jadi kacang yang kita rasa rangup tadi, dia jadi kuning, dia jadi kecut, dia jadi kita kunyah pun tak boleh. Kita gigit pun jadi sepangan plastiknya. Jadi kuning. Daun-daun dia pun dah jadi kuning dah. Pasal apa? Pasal takat tu saja umur dia. Kacang panjang ke? Bendi ke? Fatarahu musfarran, kau tengok dia jadi kuning. Kuning alamat dia nak mati ya. Thumma yakunu hutama, kemudian dia jadi hancur, berlerai, daun-daun gugur daripada ranting dan dahan dia. Wa fil akhirati, dan di akhirat, azabun syadid, azab siksaan yang keras untuk orang kafir ya. Wa maghfiratun minallahi wa ridwan, dan untuk orang beriman keampunan daripada Allah dan keridhaannya. Dan Allah bagi dekat kita isyarat ni, bagi tahu ni, wa mal hayatud dunya, tidak adalah kehidupan dunia ni yang kita duk seronok dengan dunia ni kan, bernikmat dengan dunia ni, illa mata'ul ghurur, kecuali hanya kesenangan yang teramat menipu. Al-ghurur ni wazan fu'ul, lafaz mubalaghah, maknanya amat menipu. Dunia ni ditipu kita. Ditipu kita. Aku esok kalau projek aku dapat, aku nak buat ni, nak buat rumah, renovate rumah, nak tambah kan. Dia macam-macam lah dia fikir. Sehingga maknanya perkara yang dia fikir tadi melalaikan dia. Duit tak habis lah. Padahal rumah dia kalau tak renovate pun boleh duduk macam tu juga. Aircon yang sama juga. Kan 1.5 ataupun 1 horsepower kan. Sama juga. Tapi aku nak tukar lampu ni. Kan lampu ni tak pernah elok sikit. Duit banyak. Jadi maknanya dia teramat menipu. Dia fikir nak buat tu. Planning dia, ada planning dia macam-macam. Nak buat dia nak buat tu. Dia lalai. Itu melalaikan dia, panjang angan-angan itu melalaikan dia daripada beramal. Tiba-tiba mati datang. Tak sempat nak menikmati rumah yang baru siap direnovate. Mata yang seronok tengok betul tak? Padahal duduk di ruang yang sama, di bilik yang sama, tapi mata tu nak sedap memandang. Dan itulah dia. Kita tertipu tadi dengan keindahan dunia. Sebab dunia ni kita pandang dan tengok dia. Jadi itulah dia kan. Maknanya semua orang boleh kena benda ni lah. Kita cakap bila kita tak ada lah. Kalau kita ada, mungkin kita jadi macam tu. Na'udzubillah. Okay? Ya dia. Jadi dunia ni dia tak jadi manfaat untuk kita illa ma kana fiha min zikrillah,
Kecuali yang apabila dunia tadi dia jadi zikir kepada Allah ataupun ketaatan kepada Allah Ta'ala tadi. Ya, jadi kita minta Allah kepada Allah supaya kita jadi ahli zikir. Ahli zikir ni ahli majlis ilmu lah. Ya. Sebab dalam majlis tu kita diingatkan kita untuk ingat Allah Subhanahu wa taala. Itu majlis zikir yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia. Ini maksudnya inilah dia kebenaran dan kebaikan itu. Perkara yang boleh mendatangkan kita ingat pada Allah dan boleh memotivasikan kita untuk taat pada Allah. Dalam hadis ini ya, terdapat isyarat bahawa al-haqqu, kebenaran itu diterima walaupun daripada siapa saja, walaupun daripada penyair. Kan Nabi SAW terima. Nabi kata kalimatu haqqin qalaha syairun labid. Kan kullu syai'in ma khalallahi ma khalallahu batilun. Segala sesuatu selain Allah Ta'ala itu batil. Maka kebenaran itu diterima daripada siapa saja yang bawa kebenaran. Walaupun orang kafir, jin, syaitan yang ditangkap oleh Abu Hurairah tu kan, sampai 3 malam tangkap dia. Minta maaf, minta ke 3 malam ketiga tangkap juga. Ada curi buah apa? Curi kan. Kurma yang dijemur semua tadi curi. Malam pertama Nabi, esok dia jumpa Nabi, pagi Nabi tanya, ma fa'ala asiruka al-barihah, apa dia tawanan kamu buat malam tadi? Mukjizat Nabi SAW kan. Dia cerita, ya Rasulullah, dia mari dia curi begini kan. Dia kata aku tangkap dia kata rajulun faqir, ya, kathirul iyal, orang lelaki yang fakir, banyak keluarga, tak cukup makan, minta maaf semua. Kan? Dia kata lepaskanlah, minta maaf. Dia kata jangan datang lagi, aku lepaskan. Malam yang kedua pun macam tu juga. Esok Nabi tanya, Nabi kata malam ni dia mari lagi. Malam ni dia tunggu. Dia kata ya Rasulullah, tak bohong. Malam kedua, pagi tu, semalam tu kan, pagi tu Nabi kata malam ni dia mari lagi, tangkap lagi. Macam tu juga, kesian, lepaskan. Esok jumpa Nabi, Nabi cerita macam tu juga. Nabi kata malam ni dia mari lagi. Malam ketiga, malam ni aku tak lepas dah, dia kata. Malam ni aku tak lepas dah, aku akan bawa jumpa orang Islam. Kena tangkap lah. Lepas tu dah lah kali, kena tangkap lah. Dia kata lepaskan aku ajarkan engkau. Ya, dengan satu ayat, kalau kamu baca, syaitan tak akan mendekati kamu sampai pagi, sampai subuh. Apa dia? Ayatul Kursi. Ayat yang paling panjang tu kan, dalam surah Al-Baqarah tu. Ayatul Kursi. Dia pun lepas dia. Esok Nabi tanya pula, ada cerita gini-gini. Tapi dia beritahu, dia ajar saya, apa nama? Itulah baca ayat kursi. Maknanya kalau baca malam tu, syaitan tak akan mendekati kita sampai fajar besok. Nabi kita, kamu tahu siapa tu? Ya. Tapi Nabi kita sebelum tu SAW kata, sadaqaka wa huwa kadhub. Maka makan salam. Dia cakap betul, tapi dia amat pendusta. Nabi tanya, kamu tahu tak siapa tu? Tak tahu, itulah dia syaitan. Itulah syaitan. Maknanya dia cakap betul, tapi dia sangat penipu lah. Itulah kita ambil kebenaran tu daripada siapa saja lah. Kan? Hatta daripada orang kafir, kita cakap benar, dia nasihatkan kita jaga kebersihan. Dia mari Malaysia, dia tengok sampah banyak, dia tolong kutip sampah kat kita lagi. Orang Jepun ke apa, tak kisah lah kan. Itulah dia. Ada cakap tu betul lah. Walaupun orang tu penyair ke, orang fasik ke, dia cakap benda betul, ya kita terima. Jadi ada pun orang yang bercakap dengan kebatilan, benda yang salah ni, maka ditolak oleh perkataan dia, walaupun dia orang Islam. Ya.
Duk ambil falsafah Yunani, Aristotle, Socrates, Plato dan sebagainya. Sampai boleh kata dia tu mungkin Nabi ni, mengarut semua ni. Kan, ahli falsafah tadi kan. Tu. Jadi ibrah dia, pengajaran dia, kita tengok perkataan dia. Tengok perkataan. Jangan tengok orang yang bercakap. Jangan tengok orang yang bercakap. Tengok perkataan dia. Apa dia bercakap? Al-haqqu la yu'rafu. Itu kaedah. Kaedah kata, al-haqqu, kebenaran itu la yu'rafu birrijal. Tidak dikenal pada seorang lelaki. Tu tengok handsome, tampan, segak, kemas. Dia bercakap, tak semestinya dia kebenaran ada pada dia. Walakin ar-rijal, akan tetapi lelaki-lelaki itu humul ladzina, mereka lah yu'rafuna bil haqq, kita kenal mereka dengan kebenaran yang ada pada dia. Okay? Kita terima dia bukan kerana dia, kerana kebenaran yang ada pada dia. Kadang-kadang dia cakap betul, kadang-kadang dia cakap tak betul. Hak betul kita ambil, hak tak betul kita tolak. Kita tengok apa, unzur ila ma qala, tengok apa yang dia cakap. Wala tanzur, jangan kau tengok ila man qala, kepada orang yang bercakap. Kalau cakap serban berlipat, habis tutup telinga, tutup habis mata dan sebagainya, tapi duk berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebarkan hadis-hadis palsu yang tidak ada asal dalam agama, takkan kita nak terima dia dengan sebab penampilan diri dia, dengan janggut dia yang panjang, dengan serban dia, kan, dengan jubah dia berlapis-lapis, dengan tasbih yang dia pegang, dengan tongkat yang dia bawa. Okay? Jangan tengok pada dia, tengok pada percakapan dia. Okay? Kalau cakap berkena tepat dengan qala Allah, qala rasuluhu, wa qalatis sahabatu, maka sam'an wa ta'atan, kita dengar dan kita taat, terima. Tapi kalau cakap dia itu tidak ada langsung daripada Allah, daripada Rasulullah SAW, maka kita tolak dia ala ra'si wal ain, tolak terus. Itulah dia cerita dia kan. Jadi kerana itu yang bagi ala insan, sepatutnya ke atas manusia dia tengok kepada insan, kepada seseorang min khilali fi'lihi, tengok daripada sudut perbuatan dia. Jangan tengok daripada syakhsiah dia, fizikal dia. Tengok fizikal memang, dia ni dia handsome, cakap takkan tak betul kot. Ramai orang skamer cukup handsome pun, kan? Gitu, tidak serabai pun. Maka bab yang seterusnya, bab fadl ju', kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, bab kelebihan berlapar. Wa khushunatil 'aish, dan kepayahan kehidupan. Khusyun ni asal keras, kasar. Asal makna dia lah al-khashin. Jadi kepayahan kehidupan lah. Wal iqtisar 'ala al-qalil, dan memadai di atas yang sedikit, minal ma'kul, daripada apa yang dimakan, wal mashrub, daripada apa yang diminum, wal malbus, dan daripada apa yang dipakai, wa ghairiha, dan selainnya, min huzuzin nafsi, daripada keinginan nafsu, keuntungan nafsu, wa tarkis syahwat, dan meninggalkan segala tuntutan syahwat. Jadi Allah Ta'ala berfirman dalam surah Maryam ayat 59 dan ayat 60. Tengok surah Maryam. Maryam tadi, mana dia Maryam? Okey, 59 dan 60. Sembilan 60. Okey. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا
إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. Allah kata fakhalafa min ba'dihim, maka kemudian mereka digantikan khalfun oleh generasi, ya, datang generasi selepas mereka, adha'us salata, yang meninggalkan solat. Akan datang generasi selepas mereka, generasi yang meninggalkan solat. Wattaba'u syahawat, dan mengikut hawa nafsu, syahwat. Fasawfa yalqawna ghayya, maka mereka akan menghadapi azab dalam neraka. Ya, illa, kecuali man taba, orang yang bertaubat, wa amana, dan beriman, wa amila salihan, dan beramal salih, fa ulaika, maka mereka itu yadkhulunal jannah, akan masuk ke dalam syurga, wa la yuzlamuna syai'an, dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun. Ini Allah sebut, ya? Maryam 59 dan 60. Kemudian dalam surah Al-Qasas ayat 79 dan 80, Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ini kisah Qarun. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi, dia keluar bertemu dengan kaum dia dengan memakai perhiasan dia lah. Orang kaya, pakaian bersinar-sinar kan. Kaya pakaian. Wa qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya, maka orang yang menginginkan kehidupan dunia ini, nak kaya macam dia juga, dia berkata apa? Ya laitalana, alangkah baiknya kita ni, misla ma utiya Qarun, dapat macam mana Qarun dapat. Kalaulah kita dapat macam dia dapat. Kaya sungguh Qarun ni. Innahu lazu hazzin azim, dia mempunyai keuntungan, kekayaan yang maha besar. Wa qala alladhina utul ilma, berkatalah orang-orang yang diberi kepada mereka pengetahuan, ilmu. Orang ilmu lah ni, ni. Tadi orang tak ada ilmu. Antara ilmu, aku kata, kalau kita kaya macam dia. Maka berkatalah orang yang ada ilmu, wa qala alladhina utul ilma wailakum, celaka kamu semua, celaka kamu semua. Thawabullahi khair, pahala Allah itu lebih baik. Liman amana, untuk orang yang beriman, wa amila salihan, dan beramal salih. Iman, amal salih lebih baik daripada kekayaan yang macam Qarun tadi. Harta berbilion, harta berbilion, makan sejemputnya. Pasal apa? Kita ni jadi bahaya ni pasal makan. Macam-macam bang. Kerat kaki lah, tebuk perut, tebuk jantung lah, apalah, tebuk pinggang lah. Ni. Itu dia. Jadi Qarun. Tapi seronok ada harta banyak bang. Tapi kita ni tak kisah, janji ada makan cukup. Ada makan, tak kena panas, elektrik tak kena potong, air tak kena potong, kan? Boleh makan, anak boleh pergi sekolah, boleh buat belanja pergi sekolah, okey lah. Alhamdulillah. Ya. Daripada kita simpan duit berkepuk-kepuk dalam bank tu kan. Walaupun bukan duit kita pun. Kita mati memang bukan duit kita pun, duit waris. Waris yang kaya, waris yang seronok. Kita seorang-seorang lah. Dengan 3 helai kain kapan, seluar dalam pun tak ada. Sungguh. Kan? Itulah dia. Ya Allah Ta'ala kata, thumma, surah At-Takatsur kan, thumma, kemudian, la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im,
Kemudian kamu akan ditanya pada hari itu tentang nikmat ini. Satu hari Nabi SAW keluar daripada rumah kerana lapar. Keluar kukuk ada makanan mana. Abu Bakar pun keluar kerana lapar. Umar pun keluar kerana lapar. Berjumpa di jalan. Nabi tanya pasal apa keluar? Lapar. Nabi kata aku pun macam tu juga. Jumpa Umar, pasal apa keluar? Lapar. Sampai di rumah seorang sahabat. Kan sahabat ni tengok Rasulullah datang. Dan dia pergi ambil buah kurma apa semua makan. Masak lah. Bagi Nabi SAW makan semua tadi. Bila dah selesai, Nabi bangun. Nabi kata, latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Padahal tadi kan susah lapar kan, dapat makan kenyang. Nabi kata kepada Abu Bakar dan Umar, latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kamu pasti akan disoal pada hari itu tentang nikmat ini. Itulah kita. Dan surah Al-Isra Allah Ta'ala kata, man kana yuridul ajilah. Siapa yang nak disegerakan keuntungan dia di dunia ini, ajalna lahu fiha. Kami segerakan keuntungan dia di dunia ini untuk dia. Mana sya, apa yang kami kehendaki, liman nurid, bagi siapa yang kami kehendaki, thumma ja'alna lahu jahannam, kemudian kami jadikan untuknya neraka jahannam. Yaslaha, dia akan masuk dalam neraka jahannam itu mazmuman, dalam keadaan dia itu dikeji, madhuran, dalam keadaan dia dihina, tadilah berbolak-balik dalam neraka itu. Nak dunia macam-macam cara halal, cara haram, semua disapu. Janji dia dapat keuntungan, kekayaan. Ni Allah kata dalam ayat surah Isra ayat 18 ni lah. Ayat banyaklah cerita pasal ni. Dan insya-Allah taala hari yang seterusnya kita sambung di acara yang akan datang lah. Bismillah taala, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berhenti sini dulu. Hadis ni dalam bab tajuk tadi kan, bab kelebihan berlapar tu. Itulah dia. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muka surat 382.